Untuk perkembangan dari negeri di bawah bayu, kita berlintas langsung bersama Emran Azmi Rosli. Emran, teruskan. Terima kasih Zera di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Industri kelapa sawit berkelompok POIC di Lahad Datu bakal menerima pelaburan tunggal terbesar bernilai 13 bilion ringgit. Pelaburan itu hasil permeteraian perjanjian antara POIC Sabah Sdn Bhd dan Bureau Industries Sdn Bhd yang berlangsung di Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal yang menyaksikan majlis pemeteraian perjanjian tersebut memuji pelaburan berpotensi berubah-ubah yang akan meletakkan Sabah di peta dunia petrokimia. Di bawah pelaburan itu, sebuah loji petrokimia akan ditubuhkan di POIC Lahad Datu untuk memproses produk petroleum ke dalam pelbagai produk petrokimia untuk pasaran dunia. Pelaburan tersebut membayangkan kira-kira 2 juta tan produk petrokimia akan dihantar ke luar negara melalui kira-kira 70,000 kontena setahun serta beberapa produk melalui jeti pukal cecair POIC. Datuk Syafiee yakin dengan pelaburan asing itu ia akan mengukuhkan dan memperluaskan ekonomi Sabah. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri juga akan memanfaatkan kepakaran dan sumber sekitar 30 syarikat awam yang berpangkalan di Sabah atau mempunyai pelaburan besar. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian Negeri, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, kementeriannya telah menubuhkan pasukan khas untuk merealisasikan pelaburan tersebut. Beliau optimis pelaburan itu akan memberi impak besar kepada POIC Lahad Datu, seterusnya membangunkan pantai timur Sabah sebagai hub logistik, perkapalan dan industri serantau dan antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Sabah merupakan negeri pertama di Malaysia yang bakal menggunakan sistem EasyPay bagi tujuan kemudahan orang awam dalam transaksi tanpa tunai. Datuk Syafiee berkata EasyPay diwujudkan bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan ianya satu sistem perkhidmatan digital Sabah yang lengkap bagi membolehkan orang ramai dan pelancong membuat bayaran tanpa tunai. Katanya EasyPay dijangka akan dilaksanakan dalam masa terdekat dan antara pembayaran yang boleh dibuat ialah pembayaran bil utiliti, bil-bil lain seperti operator, majlis bandaran dan pelbagai lagi. Namun demikian, orang awam masih juga mempunyai pilihan sama ada membuat bayaran ke kaunter kerajaan atau menggunakan EasyPay. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah setakat ini tiada menerima laporan kes strok haba berikutan keadaan cuaca panas yang melanda negeri ini. Menterinya Datuk Stephen Wong Tin Fat bagaimanapun berkata orang ramai dinasihati supaya berwaspada bagi mengelak terkena strok haba. Nasihat kita, rakyat-rakyat benturu-benturu kita minum air banyak dan juga jangan sebimbangnya pergi luar untuk membeli exercise yang hebat lah. Jadi kita pun nasihat juga lah, harap sekolah-sekolah lah kalau boleh. Jangan ada ini outdoor punya aktiviti lah yang hebatnya. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Bah Apa Cerita di studio TV RTM Kota Kinabalu. Datuk Stephen berkata untuk mengelak dehidrasi orang ramai perlu meminum lebih banyak air dan banyakkan memakan buah-buahan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata tiada lagi kes paharu demam kepialu direkodkan di Kudat sejak 2 minggu lalu. Hubungan dua hala antara Jepun dan Malaysia khususnya di Sabah akan terus diperkukuh menerusi program-program anjuran pejabat Konsul Jepun. Konsul Jeneral Jepun di Kota Kinabalu Hiroko Matsu berkata beliau bersyukur dengan sokongan masyarakat di negeri ini terhadap pelbagai program anjuran pihaknya yang bertujuan mempererat hubungan kedua-dua negara khususnya menerusi pendidikan dan pelancongan. During 3 years, I had many occasions, actually very good memories. For example, we organized several, the culture event to promote the relations between Japan and Malaysia, especially Sabah.
Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan Hiroko bertujuan memaklumkan mengenai perkhidmatan beliau sebagai Konsul Jeneral Jepun di Kota Kinabalu yang akan berakhir hujung bulan ini. Sebahagian daripada 35 mangsa kebakaran di Rumah Panjang Kampung Hobud, Matunggung menerima dokumen gantian kad pengenalan dan sijil lahir mereka yang hilang dalam kejadian kebakaran kampung berkenaan bulan lepas. Acara penyerahan dokumen yang berlangsung di Pejabat Daerah Kecil Matunggung itu disempurnakan Penolong Pegawai Daerah Matunggung, Francis Chong. Berucap dalam majlis ini, Timbalan Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah, Adrian Allen Richard berkata, selain kad pengenalan, JPN juga menyerahkan salinan surat kahwin kepada mereka yang kehilangan surat berkenaan. Rata-rata penerima menzahirkan penghargaan dan memuji kecekapan JPN menyelesaikan masalah itu. Lebih kurang tidak sampai pun 1 bulan, JPN sudah melaksanakan tanggungjawab dia. Itu pun kami rasa itu lebih cepatlah dan mudah bagi kami. Sebab untuk dokumen ini saya ingat ini satu rumit sikit untuk bagi yang mangsa kebakaran macam kami lah. Kita memang bersyukurlah ya dapat semula kita punya dokumen pengenalan diri. Ya, sebab ini kita sedia maklum yang dokumen ini kira nomor 1 punya keperluan untuk diri sendiri dalam semua pengurusan, dan kita ucapkan jutaan terima kasih lah atas komitmen pihak JPN ini dan memang pantas dirang punya gerakan. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat PPM kawasan Matunggung, Barlus Mangabis, menafikan isu pemberian kad pengenalan kepada pendatang tanpa izin PTI di daerah Matunggung seperti yang tular di media sosial. Saya tidak melihat bahawa ini adalah pemberian kad pengenalan kepada PTI. Ini yang selalu diwar-warkan di dalam grup WhatsApp dan juga Facebook. Saya ingin menegaskan di sini bahawa saya sendiri melihat bahawa pemberian kad pengenalan ini khusus kepada mangsa dan tidak ada agenda di sebaliknya. Barlus berharap penduduk terjejas kebakaran yang menerima dokumen berkenaan menjaga sebaik mungkin dokumen pengenalan diri mereka. Terbuk penutup pada perpasangan meter elektrik bagi mengelak kos bayaran bil elektrik direkodkan dengan bacaan tepat. Itu taktik yang digunakan kilang sejuk beku di kawasan industri Kolombong, Kota Kinabalu sebelum diserbu anggota Suruhanjaya Tenaga ST dan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Timbalan Pengarah Perancangan dan Penyelarasan Penguatkuasaan ST Insinyur Syafi'i Mohammed berkata, premis berkenaan antara 11 premis yang diserbu kerana disyaki melakukan pengusikan pada perpasangan meter elektrik sehingga menyebabkan ia gagal merekodkan bacaan dengan tepat. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kegiatan berkenaan telah dilakukan sejak 2 tahun lalu sebelum berjaya dikesan dan ia mengakibatkan kerugian hampir RM100,000 kepada SESB. Daripada bukti yang kita ada, kita syakilah penggunaan elektrik secara curi dilaksanakan dan Suruhanjaya Tenaga akan mengambil tindakan lanjut untuk membuat siasatan seterusnya bagi tindakan-tindakan yang sepatutnya seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Elektrik 1990. Beliau ditemui media selepas menyertai serbuan tersebut di Kolombong, Kota Kinabalu. Sementara itu, pemangku pengarah urusan SESB Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid tidak menafikan kegiatan penggunaan elektrik secara curi memang berlaku di negeri ini dan ianya bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah mengundang bahaya kepada orang ramai. Katanya pemilik premis yang didapati bersalah boleh didakwa di bawah Seksyen 37-3 Akta Bekalan Elektrik 1990. Sabit kesalahan juga boleh didenda sehingga RM1 juta atau penjara 5 tahun bagi kesalahan pertama. Manakala denda RM5 juta atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya sekali pula dikenakan bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Berdasarkan rekod SESB 2 tahun lalu, 4,283 kes melibatkan kegiatan curi elektrik dikesan dengan kerugian hampir mencecah RM4 juta.
Setelah 34 tahun bersama Parti Bersatu Sabah PBS, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tandik, Datu Anita Baranting mengumumkan keluar parti itu dan menyertai Parti Warisan Sabah Warisan. Beliau turut mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Ketua Wanita PBS yang disandangnya selama 2 penggal. Datuk Anita menyerahkan borang keanggotaannya kepada Presiden Warisan merangkap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal dalam satu majlis ringkas di Kota Kinabalu. Turut menyerahkan keanggotaan kepada Warisan ialah skuad Tandik yang merupakan jentera pilihan raya umum ke-14 PRU14 bagi kawasan Tandik, terdiri daripada 50 pemimpin masyarakat termasuk PBS, UMNO, MCA dan Gerakan. Bercakap dalam sidang media, Datuk Anita berkata keputusannya untuk menyertai Warisan dibuat selepas hampir 6 bulan melihat hala tuju serta penerimaan rakyat Sabah terhadap parti itu dalam menerajui kepimpinan negeri. Beliau berkata keputusannya menyertai Warisan juga adalah atas kerelaan sendiri tanpa dipengaruhi oleh sesiapa. Sementara itu, Datuk Shafie berkata pemimpin Warisan termasuk APCO, DAP dan PKR di Tandik perlu memberi sokongan penuh kepada Datuk Anita dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat di kawasan Tandik. Penyertaan Adun Tandik itu ke dalam Warisan menjadikan seramai 9 Adun BN menyertai Warisan setakat ini. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita N7 dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera.